Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan PDPR ilmu mantik bagi subjek manahij ulum al-Islamiyah. Jadi malam ni kita sambung perbahasan mantik kita. Pada minggu lepas kita dah habiskan silibus untuk tingkatan 4. Kita dah tahu apa itu tasawurat dan mabadi daripada perbahasan tasawurat, dilalah dan juga alfaz. Kemudian tujuannya adalah maqasid daripada perbahasan tasawurat adalah ta'rif. Kita tahu bagaimana nak membentuk ta'rif dan syarat-syarat ta'rif melalui menggunakan kaedah menggunakan kullatul khams. Kita tahu ta'rif bil qasam, kemudian ta'rif bil had, kedua-duanya terbahagi pada naqis dan juga tam. Okey, itu merupakan satu, kalau kita alhamdulillah kalau kita mahir betul-betul. Jadi kita dah lepas ini kita dah boleh mengenal pasti ta'rif-ta'rif yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana Islam kita berkenaan dengan ta'rif solah, kemudian ta'rif zakat, ta'rif ahkam taklifi, ahkam wad'i dan juga semua jenis-jenis ta'rif. Kita dah dapat menilai ta'rif-ta'rif tersebut dan kita tahu pula untuk membina ta'rif sendiri berdasarkan kepada kaedah-kaedah kullatul khams tersebut, sama ada bil rasmi ataupun bil had. Yang keduanya ta'rif itu diterima pakai dalam ilmu mantik. Okey, malam ni kita akan terus masuk ke dalam bab qadhiyah al-hamliyah, iaitu perbahasan dalam bab cabang kedua dari ilmu mantik, iaitu bab tasdiqat. Tasdiqat yang mana mabadi ataupun elemen-elemen di dalam tasdiqat itu adalah kita panggil sebagai mabadi. Itu adalah perbahasan berkenaan dengan qadhaya, yang mana qadhiyah terbahagi kepada hamliyah dan juga syartiyah. Kemudian daripada tujuan daripada kita pembahasan tentang qadhaya tersebut, kita masuk ke dalam pembahasan al-istidlal. Walaupun di sini tidak tulis tentang istidlal, sebab di dalam ilmu mantik istidlal itu terbahagi kepada dua. Waalaikumsalam. Okay, istidlal mubashir dengan istidlal ghair mubashir, yang mana ada di sini disebut sebagai tanaqud, akas mustawa dan juga al-qiyas. Kemudian habis tentang pembahasan mantik secara umum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam buku teks kita, muka surat Darsul Awal. Darsul Awal, muka surat kedua, Qadhiyatul Hamliyah. Okey, qadhiyah dalam bahasa Melayunya adalah pernyataan, kalau bahasa Inggerisnya statement, ataupun kita kata jumlah yang mufidah kalau dalam nahunya. Tetapi apa yang dalam mantik ini kita lebih kepada premis lah. Maksudnya kita kata premis. Maksudnya setiap hujah kita ada dinamakan sebagai premis, ataupun statement, ataupun apa istilah bahasa Melayu lagi pernyataan. Kalau sebab apa? Sebab qadhiyah inilah yang akan membentuk kita punya kias kita. Sebab dalam kias kita ada daripada sudut madah dan daripada aspek surah. Sebab qadhiyah ini yang akan kita gunakan di dalam kita membina kias. Sebab dalam kias dia terbahagi kepada dua, elemen surah dan juga elemen madah. Surah itu adalah material, kandungan kias tersebut, manakala surah adalah elemen syakal dia ataupun suri, rangka dia. Terdiri daripada syakul awal, syakul thani, syakul thalis dan juga rabi'. Manakala qadhiyah ini dia adalah isi kandungan kepada kias.
Contoh muqaddimah sughra, terdiri daripada qiyas hamli. Contoh kalau qiyas itu qiyas hamli, al-alam mutaghayyir itu adalah qadiyah hamliyah. Wa kullu mutaghayyir hadis, itu adalah muqaddimah kubra yang juga qadiyah hamliyah. Kemudian hasil daripada dua muqaddimah tadi, maka terhasillah natijah. Maka itulah tujuan daripada pengkajian ataupun pembelajaran daripada qiyas ataupun umum mantik secara keseluruhan. Okey, malam ni kita terus masuk dalam bab qadiyah. Okey, dalam bab qadiyah al-hamliyah. Yang pentingnya adalah takrif. Kita kalau boleh ingat takrif ni. Ya mahtamala sidqa wal kidhba li zatihi, iaitu sesuatu yang mengandungi kebenaran dan juga kepalsuan bagi dirinya, iaitu zat qadiyah tersebut. Hi itu kembali kepada ma lah, iaitu al-qadiyah. Ya mahtamala sidqa wal kidhba li zatihi, maksudnya apa yang mengandungi kalau kita terjemah akta ataupun fakta ataupun auta, akta, fakta ataupun dan auta, sama ada sesuatu itu betul ataupun salah. Okay, jadi penjelasan daripada definisi ini, qadiyah ni kita kata premis. Al-idah mahtamala sidqa wal kizba, apa yang dimaksudkan dengan mengandungi ataupun menanggung. Kalau dalam bahasa Melayu lama kita sebut menanggung. Sebab di dalam qadiyah tersebut, ayat yang kita bina tersebut, dia contoh kita kata sekolah itu cantik, hadza madrasah jamilah. Jadi ayat tersebut adalah satu fakta yang kita bagi tahu dekat orang, sama ada fakta tersebut betul ataupun salah. Itu yang dimaksudkan sebagai daripada maksud al-qadiyah. Jadi statement kita itu. Jadi dalam percakapan manusia, dia tidak menggunakan satu perkataan. Contoh, awak dah makan. Kita cakap makan. Tapi kalau dalam kaedah bahasa yang betul, ya saya sudah makan, pernyataan saya sudah makan tersebut adalah lengkap. Dan kalau kita sebut makan saja, maksudnya ditakdirkan, dimahzufkan, dihazafkan perkataan. Contoh bagi satu jumlah yang lengkap. Kalau dalam nahwu kita panggil, kita ada mubtada dan juga khabar. Kalau di dalam mantik kita panggil al-mawdu' dan juga al-mahmul. Jadi ada subjek dan juga ada predikat. Okey. Premis lebih kepada muqaddimah. Dr. Yaman kita bagi panduan kat sini. Okay. Penyataan itu lebih umum, iaitu qadiyah. Okay. Kemudian kita tengok apa yang terdiri daripada apa itu penjelasan dalam takrif al-qadiyah. La yadkhulu fi hadha at-ta'rif ma la yahtamilu as-sidqa wal kizba kad insya'at mislu ijtahid aw la taksal. Okay, yang tidak termasuk di dalam definisi ini. Ini yang kita belajar dalam mantik tingkatan 4 berkenaan dengan definisi. Yang mana definisi ini tujuannya ada mesti memenuhi syarat muttaridan dan juga munakisan. Jadi perkataan mahtahmala sidqa wal kizba itu dia munakisan. Maksud dia menghalang daripada masuknya dalam definisi ini ma la yahtamilu as-sidqa, sesuatu yang tidak mengandungi, yang tidak membawa, yang tidak menanggung kebenaran ataupun pendustaan, fakta ataupun auta. Seperti kan insya'at, seperti yang kita belajari apa panggil al-qaul itu terbahagi kepada khabar dan juga insya'i. Insya' ini lebih kepada suruhan, uslub ta'ajub, apa lagi istinah dan sebagainya, jenis-jenis apa al-qasam, sumpah. Contoh kata wallahi, watallahi dan sebagainya. Jadi di sini tidak termasuk perkataan-perkataan insya'at. Sebab apa? Sebab dia tidak mengandungi ataupun tidak membawa sebarang statement betul ataupun salah benda ini. Contoh dia sebab fi'il amal, berusahalah, janganlah kamu segan, janganlah kamu malas. Dalam kalau orang Kedah dia sebut janganlah kamu seganlah.
Maksudnya janganlah kamu malas. Jadi bila kita boleh praktikkan kita punya pembelajaran pendekatan 4 tu dalam definisi qadiyah ini, supaya ilmu kita tu dapat kita gunakan. Sebab nanti kalau kita baca kitab-kitab turas yang lebih besar, kita akan jumpa banyak definisi dan bagaimana para ulama kita mereka berinteraksi dengan definisi-definisi yang dikemukakan. Jadi ada yang orang suka buat definisi bil had, ada orang suka buat definisi bil rasam, dan apa kelemahan di sebalik definisi yang dikemukakan. Dan benda ni dapat dinilai. Okey, yang mengandungi kebenaran dan kepalsuan. Okey, lizati la yadkhulu fi hadha ta'rif ma yahtamilu sidqa wal kizba li ghairihi. Maka maksud lizat itu yang tidak termasuk di dalam definisi ini, iaitu sesuatu yang mengandungi kebenaran dan kepalsuan bagi yang lain, bagi orang lain lah. Maksudnya isqi ni dia fi'il amar. Isqi ni maksudnya berilah aku minum, berilah aku minuman, aku dahaga. Isqi ni so kita minta dekat kawan kita. Jadi dia bukan merupakan satu ayat penyataan. Dia adalah ayat yang bersifat insya'i yang tidak mengandungi nilai benar ataupun palsu. Okey, benar ataupun palsu. Itu maksudnya. La takhluf mau'idan. La takhluf mau'idan. Janganlah kamu memungkiri janji. Dia adalah merupakan suruhan. Jadi dia tidak mengandungi, tidak ada nilai benar dan juga palsu di situ. Okey, jadi kalau kita boleh bezakan di sini qadiyah yang ciri-ciri qadiyah itu adalah ayat-ayat yang bersifat penyataan. Okay, contoh kita kata Mesir sebuah negara yang cantik. Itu ayat penyataan. Ini yang kita belajar lah. Okey. Kemudian aqsamul qadiyah. Qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Kemudian qadiyah syartiyah terbagi muttasilah, al-munfasilah. Jadi kita tengok apa definisi bagi setiap qadiyah tersebut. Yang penting kita ingat qadiyah ini mesti terbahagi kepada dua, qadiyah hamliyah dan juga qadiyah syartiyah. Dan qadiyah-qadiyah inilah yang akan membentuk kita punya kias nanti. Dalam bab tujuan daripada ilmu mantik itu adalah untuk pembuktian. Okey. Terima kasih. Ma tahmala sidqa li zati jara bainahum al-qadiyyatun wa khabar. Summa al-qadaya indahum qisman syartiyatun hamliyatun wa thani. Ini matan dalam Syarah Sulam. Ini sebagai maklumat tambahan lah. Okay, muka sebelah. Okay, ta'riful qadiyah hamliyah. Okay, kita masuk dalam bab yang lebih spesifik, iaitu berkenaan dengan qadiyah hamliyah, yallati yakunu tarafaha mufradaini, iaitu keadaan qadiyah hamliyah ini sesuatu yang mana terdiri daripada tarafaha, dua bahagian yang mufrad. Contoh Muhammad mujtahid. Okey, jadi tarafal qadiyah hamliyah, okey, bahagian ataupun kita dua elemen dalam qadiyah hamliyah ini. Yang pertama adalah maudhu' dan juga mahmul. Kalau dalam nahwu dipanggil mubtada' dan juga khabar. Dalam balaghah dipanggil musnad ilaih dan juga musnad. Contoh di sini dibagi Muhammad alimun, Muhammadun alimun. Muhammad seorang yang alim ataupun seorang yang mengetahui, seorang yang terpelajar. Al-idah. Okay. Lafzul Muhammad mufrad fi tarf al-awwal. Jadi lafaz Muhammad itu adalah mufrad. Yang kita tahu lafaz itu ada mufrad dan juga murakkab. Lafzul Muhammad mufrad fi tarf al-awwal, iaitu dari elemen yang pertama, kemudian dinamakan yang pertama itu sebagai maudhu' ataupun mubtada'. Wa lafzul alim mufrad fi tarf al-thani, iaitu bahagian yang kedua, dinamakan sebagai al-mahmul. Jadi ingat dalam kepala otak kita, dalam setiap qadiyah dia mesti ada maudhu' dan juga ada mahmul. Okay. Kalau dia ada maudhu' saja, maka qadiyah tersebut tidak lengkap. Kalau dia ada mahmul saja, maka qadiyah tersebut tidak lengkap.
Jadi kita tahu syarat untuk nak membentuk sesuatu itu jadi qadiyah, mestilah dia terdiri daripada maudhu' dan juga mahmul. Kalau dari segi bahasa nak jadi jumlah yang mufidah, dia mestilah ada mubtada' dan juga khabar. Okey. Okey, seterusnya amsilah qadiyah hamliyah. Maudhu' mahmud, Muhammadun alimun, as-sama'u zarqa. Muhammad seorang yang alim, seorang yang mengetahui. Jadi Muhammad itu maudhu', mahmud itu alim. As-sama'u zarqa, langit itu biru. Okey, kemudian maudhu' yang seterusnya, ana mahir, saya adalah mahir. Hazihi syajarah, ana mahir ni mungkin saya seorang yang mahir, ataupun ana Muhammad, mungkin begitu maksud dia, nama dia. Hazihi syajarah, ini pokok. Sayyaratul is'af sari'ah, dia ambulans, kereta ambulans tu, ataupun ambulans lah. Ambulans itu laju. Itu adalah pembentukan qadiyah. Jadi mudah saja pembentukan qadiyah itu terdiri pada maudhu' dan mahmul, dan kita kena pasti sebab nanti dalam qiyas kita akan tahu mana yang disebut sebagai muqaddimah, hadul asghar, hadul awsat dan juga hadul akbar. Jadi pengetahuan kita tentang maudhu' dan mahmul nanti akan membantu kita dalam pembinaan tanaqud, akas dan juga kaedah pembinaan qiyas. Sebab benda-benda ni kita akan guna nanti dalam kita membina ataupun menilai sesuatu qiyas. Okey, ni apa? Tak payah kita bacalah. Muka surat sebelah. Okey, ajza' qadiyatul hamliyah. Okey, di dalam qadiyah hamliyah kita tahu dia ada maudhu' dan juga ada mahmul. Maksud dua taraf, dua elemen, dua bahagian. Atau nak kata bahagian, dia orang panggil pun lebih kepada elemen lah. Elemen di dalam qadiyah hamliyah. Okey, kemudian kita tengok ajza'ul qadiyah hamliyah. Okey. Maudhu' yang pertama adalah maudhu', yang kedua adalah rabithah, dan yang ketiga adalah mahmul. Jadi maudhu' ni juga dia dikenali sebagai mahkum alaih, sesuatu yang dihukumkan ke atasnya. Rabithah adalah hubungan nisbah, sama ada zamannya atau pada zamannya. Yang ketiga adalah mahmul, yang disebut sebagai mahkum bih, yang dihukumkan dengannya. Contoh, Muhammad mujtahid. Jadi mujtahid itu mahmul, kita hukumkan ke atas Muhammad, maka Muhammad itu jadi mahkum alaih, maksud dihukumkan ke atasnya. Okey. Secara spesifik, apa maksud hamliyah? Dia orang panggil apa? Okey. Dia lebih pada statement lah. Statement. Oh, hamliyah. Hamliyah ni okey, dari segi bahasa dia yang kita sebut sebagai ihtamala. Alhamlu, dia mengandungi ataupun menanggung. Jadi dia sebut sebagai alhamlu. Dia menanggung. Okey, satu apa panggil apa? Satu lagi sebab dia alhamdu minal asya'. Maksudnya dia kosong ataupun sunyi daripada sesuatu. Kalau kita tengok qadiyah syartiyah, dia ada tu syarti. Tetapi alhamlu ini dia lebih kosong. Okey, dia maksudnya qadiyah yang kosong, maksudnya yang tidak ada sebarang adat ataupun adawat. Okey. Kemudian ajza'ul qadiyah, yang pertama tarful awal, bahagian yang pertama, al-maudhu' huwa mahkum alaih, tartibu taqdim wa in dzakara akhiran. Okey. Kedudukan dia didahulukan walaupun disebut akhir. Misal Zaid qa'im, al-maudhu' qad yakun mubtada' atau fa'ilan atau naibul fa'il. Okey, jadi apa yang kita faham di sini, maudhu' sesuatu
di dalam qadhiyah itu dia lebih umum. Maksud maudhu' di dalam mantik dia lebih umum sebab dia merangkumi mubtada, fa'il dan juga naibul fa'il. Okay. Bila kita ingat dari sudut susunan dia adalah didahulukan, tartibuhu taqdim, maksud di hadapan, wa in dzakara akhiran, walaupun disebut sebagai akhir. Contoh kita tetap qaimun zaidun. Ataupun qama zaidun. Walaupun disebut di akhir tetapi maudhu' dia tetap adalah zaid tersebut. Okey. Ataupun lebih kita panggil benda yang lebih mudah kita faham. Contoh Yaman sebut maudhu' itu adalah lebih kepada subjek dan mahmul itu adalah predikat. Okey. Mubtada, khabar dan sebagainya. Okey, ar-rabithah hiya nisbah waqi'ah bainal maudhu' wal mahmul. Okey, jadi kedua-dua perkataan mufrad tadi, contoh perkataan mufrad Muhammad mujtahid. Jadi apa yang akan menghubungkan di antara kedua-duanya ini? Jadi dalam lughah disebut, ada yang disebut dan ada yang tidak disebut, tetapi di dalam mantik sekiranya dua mufrad berada dalam satu ayat, satu qadhiyah, maka dia ada nisbah di antara kedua-duanya itu. Kan? Kita buat sekolah cantik. Jadi apa kaitan di antara dua mufrad ini? Maka di tengah-tengahnya itu ada nisbah. Jadi nisbah ini dia boleh datang dengan perkataan dhamir al-mustatir dan sebagainya. Seperti dhamir huwa, allazi, allati dan juga kana, isim kana dan sebagainya. Okey, ar-rabithah ya nisbah waqi'ah bainal maudhu' wal mahmul. Jadi rabithah ni dia adalah penghubung, pengikat di antara dua nisbah yang berlaku di antara maudhu' dan juga mahmul. Au yatawassatu bainahuma, yang mana menghubungkan di antara kedua-duanya. At-tarabut al-rabithah qad takunu zamaniyah. Dan dia kata rabithah ni penghubung, connector. Dalam bahasa Inggeris disebut connector. So, saya ingat ada kesalahan sedikit lah dalam bab yang diberi contoh dalam kata 4 tersebut. Okay. Mungkin kalau kita kata hadhihi madrasah jamilah, jadi qadhiyah yang pertama tadi itu adalah maudhu'. Hadhihi madrasah itu adalah maudhu'. Jamilah itu adalah mahmul. So kalau diasingkan, kalau disatukan, satukan ayat tersebut. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang, hadza madrasah, jadi kita takdirkan mubtada' dan juga khabar. Okey. Dia ada subjek dan juga ada predikat. Okey, taraf yang nisbah ini yang sama ada berlaku secara, kita kata rabithah tersebut bersifat zamaniyah, merujuk kepada zaman madhi, mustaqbal ataupun mudhari'. Seperti Zaidun kana qa'imun. Zaidun kana qa'iman. Zaid dia dalam keadaan berdiri. Waqad takunu ghairu zamaniyah, seperti Zaid huwa qa'imun. Zaid huwa qa'imun. Zaid dia adalah seorang yang berdiri. Tuhzafu rabithah kathiran li ikhtifa' anha bil i'rab. Dan dihazafkan rabithah ini secara banyak, maksudnya kebanyakan rabithah ni dihazafkan sebab dia memadai, maksudnya tidak memerlukan, maksud jumlah tersebut dah lengkap, jadi tidak memerlukan kepada i'rab tersebut. Okey. Cuma kalau saya ingat kalau dia lebih refer kepada dalam bab tasawur itu, maka kita ikut jawapan bagi tingkatan 4 lah. Maksudnya di situ adalah tidak dikira sebagai, ini dikira sebagai qadhiyah dan termasuk dalam bahagian tasawur. Ya. Maksud dikira sebagai qadhiyah. Okey. Nanti saya cek balik Ustaz ni, Syekhuna kita. Okey, at-taraf mulahadhah tartib bain ajza' qadhiyah hamlah tartib at-tabi. Okey, apa maksud dia? Susunan
bahagian-bahagian qadhiyah hamliah ni bersifat semula jadi, tabi'i. Sebab apa? Sebab manusia bila dia bercakap, dia mesti akan menggunakan susunan ini. Bukan susunan ni wujud dulu. Jadi ilmu mantik dia hanya mensistematikkan percakapan manusia ataupun pemikiran. Jadi susunan dia tu adalah bersifat tabi'i. Saya semula jadi, maksudnya akan menggunakan contoh. Contoh kita nak buat ayat apa pun kita tak dapat larilah daripada maudhu' dan juga mahmul. Maudhu' rabithah sama ada dihazafkan ataupun dizahirkan, itu tidak ada masalah. Jadi kalau contoh kita nak cakap, saya nak cakap kata kereta tu laju, kan? Bila contoh saya berlalu depan kita ada berlaku kemalangan, maka kita nak cerita kereta itu laju. Jadi kalau kita mengikut percakapan kita, maksud kita akan susun secara automatik benda ini, kereta itu laju, kan? Maka kita tak akan kata kereta, kita berhenti laju, ataupun kita kata laju kereta. Itu tartib yang tidak betul. Jadi kebanyakannya kita akan menyusun perkataan kita. Ini sebenarnya dibincang dalam ilmu lughah secara detail. Sebab dalam ilmu lughah kita ada panggil jumlah itu hanya terbagi kepada dua. Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, ataupun satu lagi syibih jumlah dimasukkan juga di dalam jumlah. Contoh kita kata Muhammad qa'imun. Itu adalah jumlah ismiyah. Kemudian kita kata kita nak buat jumlah fi'liyah, qama Muhammad. Okey, itu jumlah fi'liyah. Okey. Kalau kita nak buat jumlah syibih jumlah fil fasli Muhammad. Jadi ilmu nahwu ni berdasarkan kepada istiqra'. Jadi dia kata mana-mana jumlah yang mereka istiqra' yang digunakan oleh manusia, yang dipertuturkan oleh orang Arab, hanya ada 3 jumlah. Okey, jadi begitu juga dalam ilmu mantik. Maksud kalau kita nak bercakap, maka kita akan sama ada kita akan susunkan ayat kita tadi, pemikiran kita tadi mesti ada maudhu' dan juga ada mahmul. Kalau tidak, ayat tersebut tidak lengkap. Okey, contoh saya sebut, saya ana uhibbu, saya suka saja, tapi orang tak faham. Suka apa? Ana uhibbu al-madrasah, aku cintakan sekolah. Jadi ayat itu baru lengkap dan ada maudhu' dan juga mahmul. Okey, itu maksud dia tartib bainal ajza'il qadhiyah hamliah ni adalah tartib tabi'i. Okey, bukan tartib sinai, bukan tartib syarah dan sebagainya. Dia ada tartib tabi'i. Tarfus sani al-mahmul wal mahkum bihi tartibu ta'khid wa in zakara awalan. Sama ada disebut dia mesti duduk di belakang ataupun dihujungkan, walaupun disebut awal, tapi maksud dia adalah bertujuan. Contoh kita kata fil madrasah Muhammad, walaupun fil madrasah itu disebut di awal, tetapi maksudnya Muhammad fil madrasah. Jadi susunan mahmul itu mesti berada di pengakhiran. Takhir ni maksudnya bukan dia mesti duduk di belakang, tapi maksud dia tu mesti di belakang, diakhirkan. Okey, qad yakunu khabaran aw fi'lan. Sama ada mahmul itu dia boleh jadi khabar ataupun fi'il. Contoh yaf'alu Muhammad, yadribu Muhammad. Okey, yang tu kita kena faham tentang hal tersebut. Okey, kalau faham molek-molek, insya-Allah yang benda ni akan memudahkan kita untuk kita faham ke next level yang lebih tinggilah. Okey, aqsamul qadhiyah hamliah. Qadhiyah hamliah bi'tibari maudhu'. Okey, pembahagian qadhiyah hamliah ni berdasarkan kepada maudhu' dia. Jadi ada qadhiyah hamliah ikut pembahagian berdasarkan kepada maudhu'. Jenis apa maudhu' dia?
dan apa jenis apa panggil sur dia. Okey. Qadiyah hamlah bi'tibari mawdu'. Dia ada dua, bi'tibari mahmul dan juga bi'tibari mawdu'. Okey, kalau kita tengok bi'tibari mahmul, in kana mawdu'uha kulliyan wa musawwarun bisuri kulli. Okey, sekiranya mawdu' dia itu adalah kulli dan disurkan, sur ni faham kan? Maksud dialamatkan, di apa? Dipagarkan. Kalau dalam bahasa Melayu dipagarlah, kalau dalam bahasa Inggeris apa Ustaz Dr. Yaman, sur ni tu ni dia lebih macam kita nak menentukan daripada sudut kamiyah. Kamiyah, kuantiti. Kuantiti sesuatu itu sama ada kulli ataupun juz'i, ataupun syakhsiyah ataupun muhmalah. Okey. Wa in kana mawdu'a kulliyan musawwaran bisuri kulli, mislu, contoh, kullu insanin haiwanun. Semua manusia itu adalah haiwan. Jadi perkataan semua tadi adalah kulli. Sebab kita akan nilai mawdu' itu berdasarkan kepada kam dia. Bila berdasarkan kam, dia mesti terbahagi kepada kulliyah dan juga juz'iyah. Okey, maka sekiranya dia didahulukan dengan sur kulli, maksudnya semua, bukan perkataan kul saja, jami', perkataan jami' kesemuanya, apa lagi kul, jami' yang membawa maksud semualah, yang membawa maksud. Sebab apa? Sebab dalam qadiyah hamliah, dalam kita membina kias nanti, kita panggil sebagai qadiyah kulliyah. Inilah yang akan menghukum qadiyah juz'iyah. Ini nanti saya terangkanlah. Okey, jadi yang penting kita tahu dulu tentang aqsamul qadiyah hamliah ini. Yang kedua, juz'iyah. Wa in kana mawdu'a kulliyan musawwarun bisu'i juz'i. In kana, sekiranya mawdu' dia, subjek dia itu adalah kulliyan wa musawwarun bisuri juz'i. Okay. Walaupun dia kata mawdu' itu semuanya adalah kulli dan disurkan dengan bisuri juz'i. Okey, saya faham dah. Okey, bukan yang maksud mawdu' kulli itu yang kita bincang tentang alfaz tersebut. Jadi contoh perkataan haiwan, dia adalah lafaz kulli. Insan, dia adalah lafaz kulli. Sebab di bawah insan itu ada Muhammad, ada Ali, ada Isa. Di bawah haiwan itu ada baqarah, ada zirafah, ada lembu, ada kuda, ada manusia. Jadi maksud dia, in kana mawdu'uha kulliyan, sekiranya lafaz mawdu' itu adalah kulli, tetapi dia musawwaran bisuri juz'i. Dia diletak, dikuantitikan. Saya lebih suka terjemah dikuantitikan dengan kuantiti juz'i, sebahagian. Contoh, dibagi ba'dul haywani insanun, sebahagian daripada benda hidup itu adalah manusia. Okay, itu maksud dia. Okay, qadiyah hamliah yang kedua, dia adalah syakhsiyah. Syakhsiyah ni lebih kepada single, ataupun kita kata sebagai kata nama khas lah. Okey, in kana mawdu'ha syakhsiyan wa muayyanan. Okey, mawdu' dia tu mesti individu ataupun tertentu kepada seseorang. Contoh dibagi sini, Zaidun qa'imun, Muhammad na'imun, Ali sajidun dan sebagainya. Okay. Jadi contoh kita nak buat pernyataan, beza tak contoh orang sebut kan? Semua orang Melayu, orang Islam, semua orang Melayu adalah orang Islam. Okey, beza tak kita buat sebahagian orang Melayu adalah Islam? Ada beza kan? Jadi semua orang Melayu adalah Islam dengan sebahagian orang Melayu adalah Islam. Okey, ni ada dua statement yang berbeza. Yang pertama, kita generalizekan semua kepada semua umat Islam. Semua orang Melayu itu adalah Islam. Contoh kita buat ayat lain. Okey, semua orang Arab itu adalah
orang Islam. Jadi ayat statement kita ni mengatakan semua orang Arab itu adalah Islam. Ini statement yang salah. Sebab apa? Di realitinya, faktanya, orang Arab ni ada yang Nasrani, ada yang tidak beriman kepada Allah, ada yang Kristian. Jadi penggunaan semua tadi adalah tidak betul. Jadi kita gunakan sebahagian orang Arab ini adalah orang Islam ataupun beriman. Itu barulah tepat dengan keadaan realiti. Jadi sebab itu dalam kita nak buat general statement ini, kita kena tengok kebenaran sesuatu berdasarkan kepada fakta dan juga realiti. Jangan kita duk claim. Contoh kita kata semua pesakit COVID mati. Jadi statement tu tak betul lah. Sebab realitinya ada yang sembuh dan ada yang mati. Jadi bila kita tak boleh buat statement itu, kita hanya boleh buat sebahagian pesakit COVID meninggal dunia. Itu boleh. Jadi orang tak petikai lah. Sebab lafaz kuli ni dia bersifat general. Dia mesti berdasarkan kepada istiqra' ataupun taksimul akli. Maksudnya akal menghukum benda tersebut secara tepat. Contoh kita kata semua huruf, semua angka genap boleh dibahagikan. Itu statement betul lah. Sebab dia taksim akli dan juga hakiki. Maksud semua angka genap boleh dibahagikan. Tepat. Kemudian syakhsiyah kita dah baca. Muhmalah. Saya minta maaf. Tadi yang alhamlu tadi tu bukan muhmalah tadi. Muhmalah yang saya masukkan tadi tu adalah qadiyah hamliyah tadi adalah qadiyah yang yatahammalu ala mawdu' dan juga mahmul. Ataupun mawdu' itu mengandungi mahmul. Itu disebut sebagai al-hamliyah. Tetapi muhmalah di sini adalah qadiyah yang sunyi, kosong, khali anil sur. In kana mawdu'a kulliyan, sekiranya mawdu' itu adalah mawdu' yang kuli, wa ghairu musawwarin, yang mana tidak ada sur. Sama ada sur kam ataupun daripada sudut kaif, kuantiti ataupun kualiti. Bi ai sur kulli au juz'i. Tidak ada sur kulli dan juga juz'i, semua ataupun sebahagian. Seperti contoh mislu insan haiwan, semua manusia itu adalah tanpa kita letak semua, kita manusia itu haiwan. Jadi bila orang keluar statement manusia itu adalah haiwan, jadi dia tidak mengeneralkan, mengumumkan dia punya statement dia. Contoh Sok Kamak selalu gunalah benda-benda ni sebab nak tarik perhatian. Contoh kita kata pelajar bermasalah. Jadi bila disebut ni tu, maka dalam pemikiran kita boleh jadi seorang pelajar, boleh jadi semua pelajar ataupun sebahagian pelajar. Sebab dia adalah statement yang umum. Itu sebab tu disebut sebagai muhmalah. Sebab dia tidak ada sebarang bentuk yang mengumumkan dia ataupun mentabaikan dia, mensebahagiankan dia. Ini adalah statement yang umum. Jadi dia bukan sifat generalisasi lah. Qadiyah hamlah bi'atibaril mahmud. Qadiyah hamlah berdasarkan kepada mahmud, pembahagian dia, kepada mujabah dan juga salibah. Mujabah positif, salibah adalah statement yang negatif. Kita tengok aswar qadiyah hamlah. Ta'rif usul qadiyah hamlah. Wal lafzu dalu ala kamiyatil afrad mawdu' kullan au ba'dan, iaitu lafaz yang menunjukkan ke atas kamiyah, kuantiti, afrad mawdu', kuantiti item yang berada pada kedudukan mawdu'. Semua pelajar, sebahagian pelajar. Itu maksud dia. Sama ada bersifat semua ataupun ba'dan, sebahagian. Sebab apa orang tanya? Kenapa dalam mantik ni hanya ada kul dan juga ba'du? Sebab kul itu dia membawa kepada qadiyah
yang bersifat qat'iyah. Benda bila kita sebut semua, maksudnya dia merangkumi ataupun kita menghukumkan hukuman terhadap semua yang disebut di dalam qadiyah tersebut. Contoh kalau kita kata semua orang Islam adalah teroris, contoh ayat ni yang selalu barat guna. Okay. Jadi bila dia menggunakan ayat tersebut, maka dia telah mengumumkan, mengeneralkan, mengatakan semua orang Islam itu teroris. Maka qadiyah yang dia bina tadi kita boleh kritik, kita boleh tolak, tidak bertepatan dengan realiti. Ada je orang Islam yang tidak teroris, hanya segelintir ataupun sebahagian sahaja orang Islam yang teroris contohnya. Begitu juga dalam bab contoh kita kata semua orang Cina benci Islam. Jadi ayat ini melampau lah, maksudnya bukan semua orang Cina benci Islam, hanya sebahagian ataupun segelintir yang resis ataupun yang itu contoh tidak baik, minta maafkan saya. Okay, itu nak cerita tentang fungsi sur tadi. Jadi sebab bila tersalah sur dalam pemikiran akan membawa kepada kesesatan. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada statement yang general. Dia mengeneralkan, mengumumkan perkara yang tidak umum. Ini membawa kepada masalah. Contoh cikgu kata semua pelajar kena datang ke sekolah pada hari Ahad ni, contoh, dan pada hari Isnin, contoh. Jadi kita yang dengar ni, kita faham, oh kena semua datang, jadi aku pelajar, jadi aku kena pergi sekolah. Itu mantik dia. Sebab doktor kata semua pensyarah kata, cikgu kata semua pelajar kena datang sekolah. Ini contoh kias yang kita bina. Semua pelajar perlu datang ke sekolah. Maka kita kata aku pelajar, maka aku kena datang sekolah. Okay, itu maksud dia. Berbeza dengan bila cikgu kata sebahagian pelajar. Contoh dia kata tingkatan 5 sahaja datang sekolah. Tentukan. Maka kita tingkatan 4, maka kita tak perlulah datang sekolah. Itu penggunaan mantik di dalam kehidupan kita seharian. Sebenarnya semua benda terlibat dengan mantik. Cuma kita perasan dengan tidak perasan saja. Bila kita pelajar, barulah kita perasan. Begitulah dalam kita mengaji dalam bahasa Arab. Contoh mengaji nahwu. Sebelum ni kita cakap je Arab. Ana Muhammad adrus fi madrasah hakadha kaza wa askunu fi jami'ah, askunu fil qaryah. Bila kita belajar, kita hafal saja, kita tidak tahu. Tapi bila kita mengaji nahwu, rupanya yang aku cakap itu, itulah mubtada, itulah khabar, itulah jumlah ismiyah, itulah jumlah fi'liyah, itulah maf'ul, itulah fa'il, itulah fi'il. Barulah kita tahu. Jadi begitulah dengan mantik. Kalau sebelum ni kita tak tahu pun, kita belajar ni ada subjek dan juga predikat, ada maudhu' dan juga ada mahmul, ada sud dan juga ada tidak sud. Okey. Faham Ada soalan tak saya kata? Contoh perkataan kullu bid'atin dhalalah. Jadi kita jumpalah apa itu statement negatif, apa itu statement positif. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Bila perkataan kul selepasnya itu adalah nakirah, maka dia tidak yufidul umum. Ini dalam kaedah usul fiqh. Syekh Usamah terang panjang bab ni. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Okey, itu maksud dia. Jadi kaedah di sini, bila perkataan kul itu disandarkan kepada nakirah, maka dia la yufidul umum, tidak membawa penafian, tidak membawa kepada erti umum. Jadi maksudnya di situ ulama mengeluarkan kaedah al bid'atu bid'atan. Okey, bid'ah ni ada dua, bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah. Jadi yang dimaksudkan oleh hadis Nabi tadi adalah kullu bid'atin yang dhalalah itu sahaja yang termasuk di dalam hadis tersebut. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsati disebut kullu muhdatsati bid'ah, kullu muhdatsati bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah fi an-nar. Itu maksud dia.
Jadi lafaz bid'ah itu adalah lafaz yang umum, lafaz yang dikhususkan. Yang bermaksud bid'ah itu adalah bid'ah yang dhalalah ataupun bid'ah yang sesat. Okey. Ini jadi panjang pula bincang pasal hadis tersebut Okey, jadi sebab itu dalam kaedah kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kebanyakan ini yang banyak yang berlaku. Bila kita cuba membaca berdasarkan kepada bertujuan untuk nak mengistimbatkan hukum. Sebab kaedah nak istimbat hukum ini kita perlu melalui proses yang panjang. Kita kena tengok ayat tersebut, lafaz dia soreh ke, zahir ke, ataupun ada lafazul mushtarak, ataupun di sana apa panggil yang disifatkan macam tadi yufidul umum ke, adakah Rasulullah sebut umum. Kalau macam tu, kalau kita tengok hadis Nabi SAW yang menyuruh untuk umat Islam membunuh waqtulul musyrikin. Nabi suruh sebut waqtulul musyrikin, kamu bunuhlah orang musyrik. Maksudnya siapa yang tak beriman kena bunuh. Jadi ayat tersebut banyak yang dipegang oleh golongan teroris sebab membaca dengan zahir ayat. Sedangkan hadis Nabi SAW tadi, Nabi sebut waqtulul musyrikin itu adalah bersifat khusus. Walaupun lafaz dia umum, tetapi tujuannya adalah khusus, iaitu merujuk kepada musyrikin Makkah yang memerangi orang Islam. Jadi itu sahaja yang Nabi suruh bunuh. Itu maksud dia. Jadi kalau kefahaman tadi difaham dengan kefahaman yang salah, jadi kena faham. Okey. Okey, kita sambung panjang lah. Musawwarah dengan kulliyah dan juga juz'iyah. Mujabah, kuliah mujabah ada apa? Kullu jami' ammah kafah, itu semua bermaksud semualah. Salibah la syai', maksud tidak ada sesuatu pun. La ahada, la farda, dan tidak ada sesiapa pun. Musawwarah juz'iyah, aswar ba'du, fariq, mu'zam, kasir, sebahagian, sekumpulan, sejumlah, apa majoriti, itu semualah juz'iyah. Aswar laisa dengan laisa kul, dan laisa ba'du bukan sebahagian, laisa kul. Okay. Di sini saya nak terangkan kenapa di dalam mantik hanya ada kuliah dengan juz'iyah sahaja. Sebab kuliah, qadiyah yang dibina dengan kuliah, maka qadiyah tersebut mestilah yufidul yakin, memberi faedah yakin. Contoh kita kata kullu mutaghayyir hadis, itu adalah statement qadiyah kuliah yang kita sebut sebagai semua yang berubah itu adalah baharu. Sebab apa? Sebab dengan penyaksian kita, dengan pemikiran kita, kita dapati setiap yang berubah-ubah ini adalah baharu. Jadi ataupun alam ini, masih Allah ini bersifat berubah-ubah. Matahari berubah, bulan berubah, kita berubah, daripada muda jadi tua, pokok berubah, bumi pun berubah, bertukar ataupun berubahlah, maksudnya tidak sustain. Sebab ad-dawam minal muhal, maksudnya manusia ataupun makhluk ini dia nak berada dalam keadaan dawam, yang berkeadaan sentiasa maintain itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi bila kita katakan setiap yang baharu itu, setiap yang berubah itu adalah baharu, itu adalah qadiyah di dalam kias yang kita bina, muqaddimah kubra dia. Sebab muqaddimah sughra kita kata al-alam hadis, alam itu adalah baharu, dan setiap yang berubah-ubah itu adalah baru. Sebab kul ini yufidul qat'i, sebab di dalam kita nak membina kias burhan, kita akan berpegang, kita akan menggunakan kias kulli ini, qadiyah kulliyah ini. Sebab dia yufidul umum. Bila dia yufidul umum wal yakin, maka dia akan menghasilkan natijah yang lazimah, yang yakin juga. Okey, contoh kita kata, okey, burung, kita kata kalau kita contoh, kita buat semua burung boleh terbang.
Ini berdasarkan pada istiqra'. Okey, adakah tepat pernyataan kita bila kita kata semua burung boleh terbang? Sebab ada burung yang tidak boleh terbang. Contoh macam spesies burung ayam, burung apa lagi burung puyuh. Dia burung tetapi dia tak boleh terbang. Jadi kalau kita buat statement semua burung boleh terbang, itu statement yang salah. Okey, sebab tu dalam mantik ini penting. Bila orang mengeluarkan statement yang umum begini, yang sesuatu yang yakin, maka kita boleh kritik, kita boleh tolak statement tersebut. Dia tadi burung puyuh, dia burung tapi tak boleh terbang. Jadi statement kuli tadi kita boleh pertikaikan. Okey. Kemudian kita tengok pula ghairu musawwarah terbagi pada syakhsiyah dan juga mumalah, dan semua terbahagi. Kemudian pembahagian tersebut jadi apa? 2, 4, 6, 8. Okey, 8 semua qadiyah. Kena ingatlah. Okey, takunu al-qadiyah mujabah idza kana alaqa bainal mawdu' alaqa ittisaliyah, takunu qadiyah salibah idza kana alaqa bainal mawdu' alaqa infisaliyah. Maksud terasing. Apa panggil? Ternafilah maksud dia. Okey, aqsamul qadiyah hamlah bi'tibari sur. Okey, yang pertama qadiyah hamlah mujabah. Ini contoh. Kullu insanin haiwan. Qadiyah hamlah kulliyah. La syai'in minal insani bihajari. Tidak ada daripada kalangan manusia pun itu adalah batu. Qadiyah hamlah juz'iyah mujabah. Sebahagian insan itu adalah penulis. Qadiyah hamlah juz'iyah salibah. Sebahagian, bukanlah sebahagian daripada manusia itu adalah haiwan. Haiwan itu adalah manusia. Sebab haiwan ini boleh terdiri daripada al-farsu dan sebagainya. Okey. Qadiyah hamlah syakhsiyah mujabah Zaid katib. Qadiyah hamlah syakhsiyah salibah Muhammad laisa bikatib. Okey, ini yang kamu tanya tadi soalan salibah tu dia adalah yang menafikan. Kalau mujabah Zaid katib. Maksudnya dia mengisbatkan menghukum Zaid itu dengan penulis. Kalau salibah dia menafikan, menghukum dengan penafian. Muhammad laisa bikatibin. Qadiyah hamlah mumalah mujabah insanu haiwan. Qadiyah hamlah mumalah salibah insan laisa bihajar. Yang tidak ada sur hamlah. Okey. Wa qadiyatul hamlah syakhsiyah ni sikit maklumat. Ya maka nama Allah syakhsan atau syakhsiyan zamanian. Maksudnya ditakrifkan dengan 7 elemen ini. Al-ilmu bil mu'arrif bi al-alam wal mu'arraf wal mu'arrif bil al. Jadi ditarifkan dengan al, ad-dhamir wa ismu isyarah. Dia ada al-alam, isim alam, okey. Kemudian ditarifkan dengan alif lam, ni dalam nahwu lah. Wa dhamir wal isim isyarah wal isim mausul wal nakirah maqsudah bin nida. Contoh kita ya tali al-jabal wal mudhaf ila al-ma'rifah. Okay, ini tak ada apalah. Contoh Tariq itu adalah alam. Bin Ziyad kana ahilan. And Kuala Lumpur Asimah Malaysia. Anta Talib Al-Mujid. Okey, itu saja maksud dia. Okey, faham tak tentang pembahagian tadi qadiyah hamlah? Qadiyah hamlah ni paling mudah sekali dan paling banyak berguna di dalam pembinaan kias nanti, yang banyak kita akan guna di dalam sebab sebab qadiyah hamlah ni adalah qadiyah yang disebut ataupun disusun yang ditulis oleh Aristotle. Manakala Aristotle dia tidak menyebut tentang qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah ni adalah sumbangan ulama Islam. Ulama Islam dapati rupanya ada lagi qadiyah yang kita boleh tambah, iaitu qadiyah syartiyah. Dia qadiyah al-hamliyah ini adalah al-aslu. Kena ingat okey. Qadiyah hamliyah ni dia adalah al-aslu, dia adalah yang asal. Jadi qadiyah syartiyah dia adalah gabungan dua qadiyah hamliyah. Contoh kerana iza syamsu contoh ayat qadiyah hamliyah macam mana? Okey. Contoh in kana nahar mawjud fal alam mudhi. Jadi ayat qadiyah syartiyah tu dia terdiri daripada dua hamli, al-hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah ni adalah qadiyah yang asal dan dia merupakan qadiyah yang tabi'i. Tertib dia adalah tertib tabi'i, yang mana kita bercakap, contoh saya bercakap dan kita berkata tulisan cantik dan sebagainya, semua contoh-contoh ayat itu semua ada maudhu' dan mahmud, dan kamu ni boleh praktis. Bila baca buku ataupun dengar orang bercakap, baca surat khabar, tentukan yang mana maudhu', yang mana mahmud. Tentukan. Kalau ada sur, tentukan mana sur dia, supaya kita boleh gunakan
kita punya qadhiyah hamlah ini di dalam kehidupan kita seharian. Dan sebab apa? Sebab penting dia, bila kita kena pasti maudhu' dan mahmul ni, subjek dan predikat ni, kita akan boleh menilai kebenaran maudhu' dan juga kebenaran mahmul, dan kaitan di antara maudhu' dan mahmul. Itu kepentingan daripada pengkajian ilmu mantik dalam bab qadhiyah hamlah. Jadi qadhiyah hamlah ni bagi saya dia sangat asas, sangat mudah untuk difahami dan sangat senang untuk kita kenal pasti. Dan kita kena tahu setiap qiyas itu terdiri daripada qadhiyah sughra dan juga muqaddimah sughra dan juga muqaddimah kubra dan juga natijah. Dan muqaddimah sughra dan kubra dan juga natijah itu terdiri daripada al-qadhiyah, yang mana qadhiyah pula terdiri daripada maudhu' dan mahmul. Okay, kalau kamu boleh ingat macam ni, alhamdulillah. Sebab susunan tadilah yang akan membentuk kita punya percakapan dan juga penghujahan yang kita gunakan. Okey. Kemudian tengok latihan ajib an asilah al-ati, arif qadhiyah, iaitu wa mahtamilu sidqa wal kizba. Bayin aqsamul qadhiyah hamlah bi i'tibari al-mawdu', jelaskan bahagian-bahagian qadhiyah hamlah berdasarkan kepada pembahagian maudhu' dia, berdasarkan kepada maudhu'. Ada qadhiyah syakhsiyah, kulliyah, hamliyah dan juga qadhiyah juz'iyah. Ini senang ya. Kemudian kenapa limaza kalimat ijtahid wa kalimatu la takhsa la takuna qadhiyah? Sebab dia tidak mengandungi as-sidqa wal kizba li zatihi, tetapi li ghairihi. Itu jawapannya. Kemudian tentukan sur li hadzal qadhiyah kullu nafsin za'iqatul maut, itu adalah kuliah sur, kuliah mujabah. Okey, sur kulli lah. Kemudian ayin masalan lil qadhiyah, misalan lil qadhiyah. Okey, ayin misalan lil qadhiyah. Zainab fahimah al ijtahid al bait al jamil. Saya rasa di sini ada dua jawapan. Yang jawapan pertama alif, kemudian jim itu juga merupakan qadhiyah, sifat mausuf. Kita nisbahkan, kita hukumkan al-jamil itu kepada al-bait. Begitu juga al-fahimah kepada al-zainab. Zainab seorang yang faham. Kemudian soalan yang kedua, mal murad bil mawdu'. Al-mawdu' itu disebut sebagai al-mahkum, mahkum alaih. Yang dihukumkan ke atasnya mahmul, mahkum bihi. Contoh yang di atas tadi Zainab fahimah, maka kita hukumkan fahimah itu ke atas Zainab. Okey. Umar laisa mahiran. Hadza jumlah misal qadhiyah hamliyah. Apa di situ? Itu adalah syakhsiyah salibah. Okey. Mayyiz aqsamul qadhiyah hamlah bi'tibari mawdu'iha. Kullu tullabi hadirun. Okey, ini adalah qadhiyah kulliyah, qadhiyah hamlah kulliyah. Ataupun kita kalau nak buat kemudian kedua tulab hadirun. Okey, ini adalah kuliah muhmalah, yang mana tidak ada sebarang sur di situ. Kemudian ba'du tulab hadirun, ini kuliah juz'iyah, kuliah hamliah juz'iyah. Itu jawapannya. Jadi soalan tentang qadhiyah ini dia sebenarnya dia tak dapat lari daripada tanya tentang definisi, kemudian tanya tentang sur, tanya tentang pembahagian berdasarkan kepada qadhiyah hamliah itu kepada bi'tibari maudhu' dengan melihat kepada subjek maudhu', kemudian melihat kepada mahmul, pembahagian pada mujabah dan salibah. Saya rasa tidak ada soalan yang rumit lagi yang dia akan tanya. Cuma mungkin dia suruh kita tukarkan daripada qadhiyah kulliyah kepada qadhiyah juz'iyah. Yang tu kena ingat. Ingat cikgu dia ada bagi formula bagaimana nak menukar nak tengok satu qadhiyah itu. Contoh dia suruh kita tukar daripada qadhiyah kulliyah kepada qadhiyah syakhsiyah. Itu kita buang sul je lah. Itu tentang pembahasan tentang qadhiyah hamlah.